Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Nur Alwani Zafira Khairul dalam 15 minit MMTV edisi 21 Februari 2024. Kita mulakan dengan berita utama. Bekas yang di Pertuan Negeri Sarawak Tun Abdul Taib Mahmud menghembuskan nafas terakhir kira-kira pukul 4.40 pagi tadi di sebuah hospital swasta di Kuala Lumpur pada usia 87 tahun. Perkara tersebut disahkan menerusi akaun Facebook Timbalan Menteri Ekonomi Datuk Hanifah Hajat Taib yang juga merupakan anak bongsu Allahyarham. Jenazah Allahyarham diterbangkan ke Kuching, Sarawak pada pukul 1 tengah hari tadi dari Pangkalan Udara Tentera Udara Diraja Malaysia Subang untuk dikebumikan. Sebelum itu, Allahyarham disembahyangkan di Masjid Negara pada pukul 10.25 pagi tadi dan dijadual dikebumikan dengan istiadat pengkebumian negeri di perkuburan keluarganya di Demak Jaya. Solat jenazah yang dipimpin Imam Besar Masjid Negara Ehsan Muhammad Hosni itu turut disertai Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof, Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Hasbi Habibullah dan Ketua Polis Negara Tan Sri Razarudin Hussain serta kira-kira 200 hadirin terdiri daripada ahli keluarga dan sahabat handai. Sementara itu, Kerajaan Sarawak mengisytiharkan tempoh berkabung di seluruh negeri bermula hari ini serta esok dan bendera dinaikkan separuh tiang sebagai penghormatan kepada Allahyarham serta memaklumkan sebarang acara rasmi yang melibatkan hiburan hendaklah ditangguhkan. Dalam pada itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga Allahyarham sambil berkata, jasa dan bakti Allahyarham kepada negara dan negeri Sarawak akan sentiasa dikenang buat selamanya susulan kehilangan seorang sosok negarawan yang dihormati dan disanjungi. Warga kota membazirkan kira-kira 6.8 bilion ringgit bagi mengisi petrol selepas terperangkap dalam kesesakan jalan raya ketika berulang alik ke tempat kerja selama 580 jam setahun. Jumlah itu diperoleh berdasarkan anggaran purata kesesakan lalu lintas dihadapi kira-kira 2.2 juta pemilik kenderaan dari Lembah Kelang yang memasuki ibu negara semasa waktu puncak iaitu dari pukul 6 pagi hingga pukul 9 pagi dan terpaksa menghabiskan masa selama 135 minit atau 2 jam 15 minit di atas jalan raya. Pakar Keselamatan Jalan Raya Universiti Putra Malaysia, Profesor Dr. Lau Teck Hua berkata, masalah kesesakan itu disumbangkan oleh peningkatan jumlah kenderaan di jalan raya, khususnya di Lembah Kelang saban tahun. Kebiasaannya, pengguna jalan raya terpaksa menghabiskan masa tersebut di dalam kenderaan pada hari Selasa hingga Khamis, manakala hari Isnin dan Jumaat jangka waktunya boleh mencapai 180 minit atau 3 jam sehari. Sultan Selangor Sultan Sharifuddin Idris Shah hari ini mempengerusikan mesyuarat Majlis Raja-Raja ke-265 di Istana Negara. Kali terakhir mesyuarat itu diadakan adalah pada 31 Januari lepas, iaitu mesyuarat Majlis Raja-Raja ke-264 khas sempena istiadat melafaz dan mendatangani surat sumpah jawatan yang di Pertuan Agong ke-17. Terdahulu, Sultan Sharifuddin berkenan menerima tabik hormat daripada Kawalan Kehormatan Utama Batalion Pertama Regimen Askar Melayu Diraja yang terdiri daripada 6 pegawai dan 112 anggota lain-lain pangkat di dataran utama Istana Negara. Turut berangkat ke mesyuarat yang berlangsung 2 hari bermula hari ini ialah Sultan Terengganu Sultan Mizan Zainal Abidin, Sultan Kedah Sultan Salahuddin Sultan Badli Shah, Sultan Perak Sultan Nazrin Shah dan yang di Pertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Mukhlis Tuanku Munawir. Umat Islam dinasihatkan agar tidak mudah mempercayai dakwaan-dakwaan karut melibatkan kemunculan Imam Mahdi di media sosial termasuk di aplikasi TikTok. Mufti Pulau Pinang Datuk Seri Dr. Wan Salim Wan Muhammad Nur berkata, ini kerana dakwaan-dakwaan individu yang mendakwa sebagai Imam Mahdi sering muncul dari semasa ke semasa dalam pelbagai versi.
Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas mengenai video tular di TikTok melibatkan individu yang mendakwa dirinya sebagai Imam Mahdi. Mengulas lanjut, ujarnya, umat Islam juga tidak perlu obses dengan kemunculan tokoh tersebut. Tambahnya, umat Islam perlu berpegang teguh dengan segala ajaran Islam dan meningkatkan lagi ilmu serta kefahaman dalam semua hal yang berkaitan dengannya. Utusan Malaysia dan Cosmo melancarkan satu lagi produk terbaru. Apa yang ada dalam Iklaneka? Ia adalah platform yang tepat dan efektif untuk mengiklan antaranya pelbagai jenis notis, cautan kosong, hartanah, tender, kenderaan, mencari wali atau waris dan pelbagai lagi. Apa yang anda cari? Semuanya ada di sini. 2 dalam 1. Layari iklaneka.utusan.com.my. Kita kembali lagi. Sebuah syarikat dan seorang pengarah didenda RM25,000 oleh Mahkamah Seksyen I Keruh hari ini selepas mengaku bersalah menjual 70 paket gula pasir Karsa yang melebihi harga kawalan ditetapkan. Tertuduh keluarga M. Sendam Berhad dan Lee Mei Eng, 41 tahun, membuat pengakuan itu di hadapan Hakim Azharauni Abdul Rahman sejurus 2 pertuduhan dibacakan jurubahasa mahkamah. Berdasarkan kertas pertuduhan, syarikat berkenaan dan tertuduh didapati menawarkan untuk menjual barangan harga terkawal 70 paket gula pasir Karsa 1 kilogram dengan harga RM3.20 sepaket, iaitu selain mengikut harga yang ditentukan pengawal pada 8 Mac 2023. Tertuduh yang tidak diwakili peguam merayu jumlah jaminan dikurangkan. Mahkamah kemudiannya menjatuhkan denda sebanyak RM20,000 kepada syarikat, manakala pengarahnya didenda RM5,000 atau 3 bulan penjara jika gagal membayar denda. Susulan isu pelanggaran kontrak bersama syarikat Metrorail International Group pada 2021, pelakon Han Hakim diminta membayar ganti rugi lebih RM600,000. Kenyataan tersebut dimaklumkan pengarah urusan MIG David Teo yang baru menerima keputusan daripada Mahkamah Rayuan pada 27 November lalu. Sebelum ini, David memaklumkan bahawa Mahkamah Shah Alam pada awalnya memutuskan kes ini selesai tanpa menang atau kalah. Namun pihaknya membuat rayuan. Hanya setakat ini baru membayar separuh daripada jumlah pertama, iaitu sebanyak RM3,240 telah menamatkan kontraknya pada 2021 dan masih berbaki lebih kurang 2 tahun. Kita beralih ke berita luar negara. 6 negara terikat di kedudukan teratas dalam senarai pasport paling berkuasa di dunia pada suku awal 2024. Rakyat Perancis, Jerman, Itali, Jepun, Singapura dan Sepanyol boleh memanfaatkan akses tanpa visa atau dengan visa ke 194 destinasi di seluruh dunia. Bilangan destinasi boleh dikunjungi rakyat 6 negara itu adalah paling tinggi pernah direkodkan sejak indeks pasport handy mula menjejaki kebebasan perjalanan global 19 tahun lalu. Finland, Belanda, Sweden dan Korea Selatan terikat di tempat kedua dengan rakyat negara itu boleh melakukan perjalanan ke 193 destinasi. Malaysia dan Emirat Arab Bersatu pula terikat di kedudukan ke-12 dengan rakyatnya boleh mengunjungi 183 destinasi. Kaki tangan sektor awam di Kuwait diminta bekerja hanya 4 jam sehari berserta tempoh penangguhan sepanjang bulan Ramadan tahun ini. Di bawah peraturan tersebut, pekerja wanita diberikan tempoh penangguhan selama 15 minit untuk 2 kali sehari, iaitu ketika permulaan dan pengakhiran waktu bekerja, dan ini bertujuan bagi memberikan fleksibiliti kepada pekerja sepanjang bulan suci tersebut. Ini bermaksud pekerja wanita boleh tiba ke pejabat 15 minit melepasi waktu bekerja bermula dan pulang awal, iaitu 15 minit sebelum waktu tamat. Dalam masa sama, pekerja lelaki boleh tiba ke pejabat lewat 15 minit, namun mereka perlu pulang 15 minit lebih lewat dari tempoh akhir bekerja.
Kelas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Kita ke segmen halal niaga minggu ini. Bermula sejak 2019, Mr. Laksa menggunakan resepi ibu dalam menghasilkan laksa yang lazat dan harga berpatutan. Mempunyai 3 cawangan di Bangi, Mr. Laksa bercadang untuk membuka 200 hingga 300 cawangan di seluruh negara tidak lama lagi. Keistimewaan Mr. Laksa ni lah kita teruskan daripada zaman Umi Niaga dulu, kita teruskan keistimewaan tu sampai sekarang ialah pada kuahnya sendiri. Untuk kita tarik customer baru, ialah keistimewaan ataupun keunikan daripada telur sarang. Tapi untuk customer tu repeat berkali-kali adalah pada keistimewaan kuahnya. Kuah kita memang kita buat ni memang kena dengan cita rasa customer tu sendiri. Yang tak sangat pekat dan tak cair sangat. Mr. Laksa menawarkan beberapa menu laksa iaitu laksa biasa, laksa telur sarang, laksa nenas dan laksa padu kau buat pelanggan. Malah harga yang dijual mampu milik buat semua iaitu RM7 hingga RM13 sahaja. Kita mendapatkan sijil halal ni, Alhamdulillah, kita dalam proses untuk mendapatkan sijil halal JAKIM. Dan sekarang ni kita sangat menekankan kepada supplier-supplier kita untuk ada sijil halal baru kita akan pilih. Antaranya pada supplier-supplier sayur, ikan dan sebagainya lah. Memang kita akan tekankan dengan sijil halal. Berita seterusnya, Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri menggalakkan pembuat kenderaan elektrik dengan fasiliti di Malaysia untuk menjadikan negara ini sebagai hub membekal dan memberi perkhidmatan kepada pasaran EV ASEAN. Menterinya Datuk Seri Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, Malaysia mempunyai banyak faktor positif yang menjadikannya lanskap pelaburan sangat kondusif untuk menyokong cita-cita hub serantau syarikat multinasional. Ujarnya, selain lokasi yang strategik, penguasaan bahasa Inggeris yang kukuh, infrastruktur yang baik dan kedaulatan undang-undang Malaysia juga mempunyai industri elektrik dan elektronik yang sangat mantap. Jelasnya, industri elektrik dan elektronik telah menyalurkan tenaga ke dalam industri lain termasuk aero angkasa, tenaga boleh diperbaharui dan EV. Beralih ke berita sukan. Johor Darul Takzim akhirnya menamatkan spekulasi mengenai laporan perpindahan penyerang naturalisasi Harimau Malaya Romel Morales apabila mengumumkan penyertaan bintang itu ke kelab berkenaan. Juara Liga Super 10 kali berturut-turut itu pada malam tadi mengesahkan Morales sebagai pemain baharu mereka. Dalam sebuah video pengenalan yang dimuat naik di laman Instagram official Johor, Morales dilihat memakai jersey nombor 19 yang sebelum ini digunakan Akia Rashid. Untuk rekod pemain berusia 26 tahun kelahiran Colombia tersebut pernah mewakili PKNS FC, Melaka United dan Kuala Lumpur City. Gegasi Spanyol Real Madrid dilaporkan bakal menjadikan bintang Paris Saint-Germain Kylian Mbappe sebagai penerima gaji termahal kelab mengatasi nilai 10.3 juta euro bersamaan 62.20 juta ringgit setahun diterima Jude Bellingham dan Vinicius Junior. Beberapa laporan di Spanyol termasuk media berpengaruh perpangkalan di Madrid, Marca melaporkan Mbappe 25 tahun bakal menerima gaji tahunan antara 12 juta euro berjumlah 72.47 juta ringgit hingga 17 juta euro bernilai 102.67 juta ringgit termasuk bayaran bonus. Difahamkan Mbappe sedia menerima potongan gaji semata-mata mahu menyarung jersey Los Blancos musim depan berbanding kontrak lumayan sedang dinikmatinya di Parc des Princes bersama PSG iaitu 22 juta euro bersamaan 132.86 juta ringgit setahun. Lebih menguatkan dakwaan tersebut apabila timbul spekulasi
mengatakan pemenang Piala Dunia 2018 bersama Perancis itu telah bersetuju untuk mendatangani perjanjian 5 tahun dengan Real sehingga 2029. Presiden PSG Nasser Al-Khelaifi seakan sudah tiada cara untuk meyakinkan Mbappe kekal beraksi di kota Paris, memandangkan penyerang itu memutuskan untuk berhijrah secara percuma apabila kontrak berakhir hujung musim ini. Sepanjang bersama PSG, Mbappe merekodkan 243 gol daripada 290 penampilan dalam semua kejohanan. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok, Khamis 22 Februari 2024. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Nur Alwani Zafira Khairul. Assalamualaikum dan jumpa lagi.